Baik, kita nak teruskan perbincangan Malaysia hari ini dengan topik yang untuk kita beri buka mata kepada kalian berkenaan dengan micro sleep, lena yang membawa bahana. Mungkin ada yang kata setiap kali pemanduan ni ada waktu-waktu tertentu yang mungkin tidak digalakkan memandu, dan kajian dunia mengatakan bahawa antara waktunya 2 hingga 4 petang itu tak sesuai untuk memandu dan juga 3 hingga 5 pagi antara waktu yang tidak sesuai memandu. Tapi apapun, kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan microsleep ini, betul ke tidak, antara itu fakta yang kita boleh bincangkan bersama dengan Dr. Johnson Ng Wei Siang, merupakan pakar otorhino laringologi ataupun pakar ENT ataupun telinga hidung tekak, merupakan visiting Three Quarter Specialist Medical Center Kelang. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Baik. Tadi saya ada nyatakan berkenaan dengan fakta. Kajian dunia mengatakan bahawa waktu-waktu tertentu ini tidak sesuai untuk memandu. Iaitu satunya 2 hingga 4 petang dan satunya 3 hingga 5 pagi. Itu mengatakan bahawa individu itu kalau memandu tu akan berlakunya microsleep. Itu antara fakta yang benar. Sebenarnya microsleep ini adalah satu keadaan yang mana seseorang itu, individu itu tertidur atau terlelap untuk satu jangka masa yang singkat, mungkin dalam masa 1 saat sehingga 5 saat. Yang apa masalah ini adalah kalau seseorang itu tengah memandu atau mengendalikan jentera, memang dia akan menjadi masalah, mengalami kemalangan. Dan daripada kajian-kajian di beberapa negara di dunia ini, mereka mendapati bahawa sehingga 10 hingga 15% kemalangan maut adalah melibatkan pemandu yang terlalu keletihan, yang mungkin mengalami microsleep semasa terjadinya kemalangan itu. Puncanya apa, Doktor, sebenarnya microsleep ini? Puncanya adalah kalau badan kita, sebab untuk badan kita beroperasi dengan optimum, kita memerlukan tidur atau rehat yang secukupnya. Kalau untuk orang dewasa, biasanya mereka menasihatkan untuk tidur lebih kurang 7 hingga 9 jam. 7 hingga 9 jam? Ya, kalau untuk orang dewasa. Kita dah tak ada dah 7-9 jam tu, Doktor. So memang kalau masalah itu adalah kalau seseorang individu itu tidak dapat rehat yang mencukupi. Kalau kita lihat daripada segi tidur, bukan saja daripada segi kuantiti tapi kualiti tidur juga sangat penting. So kebanyakan yang masalah yang microsleep ini, kalau daripada segi kuantiti, dia lebih melibatkan kepada pekerja-pekerja yang bekerja shift terutamanya. Sebab mereka tidak ada corak tidur mereka asyik terganggu. Mereka tidak ada masa tidur yang tertentu dan mereka mungkin ada masalah tidur masa itu. Dan pada masa yang sama juga aktiviti-aktiviti yang monotonous, macam dia tidak merangsangkan otak kita, merangsangkan deria yang banyak, macam memandu, menonton televisyen, membaca surat khabar atau dalam meeting. Kadang-kadang itu boleh melibatkan seorang itu mengalami microsleep. Maksudnya otak seorang itu tertidur, tetapi organ deria lain seperti mata, tangan, kaki mungkin masih lagi aktif. Baik, dia tak sing lah, dia tak selari penugasan macam tu. shut off. Dia tidak dapat terima isyarat daripada mata. So macam otak kita shut off untuk sementara waktu tu. Baik. Okey, kita tahu bahawa microsleep ni kata antara individu yang doktor kata berhutang tidur lah. Ya, betul. Kan? Tak cukup 7 hingga 9 jam. Ada tak keadaan seseorang individu lain yang boleh menyebabkan microsleep ni? Mungkin dari segi penyakit ke, berpenyakit ke, individu yang berisiko boleh mengalami microsleep ini? Seperti yang saya katakan tadi, kalau daripada segi kuantiti tidur, kalau seseorang itu walaupun dia tidur untuk 7 atau 9 jam, dia kuantiti itu cukup. Tapi kalau kualiti itu tidak ada, maksudnya ada individu yang mengalami penyakit yang kita panggil sebagai OSA, obstructive sleep apnea. Sebab kalau kita tengok daripada segi tidur, sebenarnya kita perlu melalui beberapa peringkat tidur. Kita panggil stage of sleep. Daripada stage 1, 2, 3 and 4. Untuk kita tidur yang lena, kita memerlukan untuk melalui setiap fasa peringkat tidur itu. So untuk pesakit-pesakit yang mengalami masalah OSA, apa yang terjadi adalah itu yang berdengkur yang betul. Berdengkur. So pada masa itu bila kita tidur, kalau kita lihat kalau pasangan melihat individu itu tidur, mereka akan melihat mereka tiba-tiba berhenti bernafas sebab tempat pernafasan itu tersangkut. So untuk masa itu dia pernafasan kita berhenti dan oksigen badan kita turun dan satu tahap dan otak kita akan sedar tapi badan kita tak sedar untuk kita bernafas kembali. So kita akan nampak dia macam tersedak. So untuk individu-individu ini walaupun mereka tidur 7 jam, 9 jam, mereka asyik rasa macam penat semua tu sebab kualiti mereka tidak ada.
baik saja mereka tidur lena, mereka terjaga. Baik saja tidur lena, terjaga. Sebab tempat pernafasan tu tersekat. Sebab kadang-kadang pun individu yang mempunyai masalah dengkur yang kronik, yang teruk kan, dia duduk je pun dah boleh tertidur sekejap kan. Jadi itu antara boleh dikatakan kategori microsleep ke atau betul. Itu adalah faktor yang microsleep itu yang adalah sebab kualiti tidur yang terganggu. Okey, jadi masalah ni sebenarnya selain daripada kata kita perlukan cukup masa 7 hingga 9 jam dan kualiti tidur yang cukup. Selain daripada itu, ada tak rawatan-rawatan yang boleh kita lalui untuk microsleep ni? So kita boleh melihat daripada dua aspek. Satu daripada segi kuantiti dan satu daripada segi kualiti. Daripada segi kuantiti, kalau boleh kita mendapatkan tidur yang cukup. Lepas itu, kalau boleh kita janganlah minum minuman yang ada kandungan kafein pada lewat petang atau masa malam. Tapi bukan kafein akan membantu untuk tak mengantuk. Kalau kita kata kau mengantuk je, okey, minum kopi, kita ambil kafein. Betul. Tapi masalah tu kalau you minum kafein sebelum tidur, you tidak dapat tidur sepanjang malam. Oh, ya, tak juga. So elakkan petang tak boleh. Lewat petang awal petang okey lagi. Kalau lewat petang kadang-kadang di masa tidur kita terlalu aktif, otak kita aktif. Pada masa yang sama sekarang kan zaman handphone semua tu, ramai yang sangat aktif dengan handphone, dengan Facebook, WhatsApp, main game semua tu. Sebelum tidur kalau otak kita terlalu aktif dan kita pun ada masalah untuk tidur juga. Sebelum tidur jangan tengok TikTok lah kalau boleh. Dengar tu itu elakkanlah kalau boleh. Maknanya kurangkan aktiviti sebelum tidur tu. Ya, betul. Dan kalau boleh buatkan bilik tidur kita selesa yang boleh, tutup lampu. Ada orang yang mereka tidur dengan lampu buka. Itu pun boleh menyebabkan. Ya, sebab otak kita dia memainkan peranan untuk memastikan sama ada masa tu siang atau malam. Kalau kita buka lampu, kadang-kadang otak kita fikir dia masih lagi siang. So kita tidak dapat adjust masa tu dan tidur kita akan terganggu. Okey. Tadi doktor kata ada dua bahagian. Okey, yang bahagian kedua? Kalaulah walaupun kuantiti tidur yang mencukupi tapi anda masih lagi selalu rasa letih, penat, dan mungkin ini adalah masalah dengan kualiti tidur. Kalau boleh, mungkin boleh jumpa dengan seorang doktor untuk mendapat nasihat doktor. Sebab kadang-kadang ini adalah masalah dengan OSA. Dengan masalah OSA, apa yang kita boleh lakukan adalah kebanyakan adalah sebab masalah obesiti. Obesiti. Sebab masalah obesiti, kalau banyak tempat yang kita boleh membesarkan badan kita. Tapi tempat pernafasan ini, dia kalau lemak tu semua akan kat dalam. So, satu tu kalau boleh kurangkan berat badan. Kedua itu, kadang-kadang ada beberapa struktur anatomi yang boleh menyebabkan salur pernafasan kita menjadi sempit. Salah satu tu kalau tonsil kita terlalu besar, hidung kita, tulang rawan kita bengkok, adenoid besar. So masalah-masalah ini boleh membuatkan kita ada OSA. Bukan saja orang dewasa tetapi kanak-kanak pun juga boleh ada masalah OSA dengan microsleep ini. So ada orang dia boleh mengganggu pembelajaran di kelas sewaktu cikgu mengajar. Oh, maknanya microsleep ini bukan hanya orang dewasa tetapi boleh menyebabkan kanak-kanak juga. Ya, betul. Wow, maknanya ini berangkai juga ni doktor. Kan berangkai juga maknanya tadi doktor katakan sebab kita ingatkan bahawa microsleep ini sahaja hanya membabitkan kurang tidur kan, lepas tu memandu, tapi rupanya banyak lagi faktor-faktor lain. Ya, betul. Sebab untuk microsleep ini banyak penyakit yang dia cuma melibatkan individu berkenaan saja. Tetapi untuk microsleep ini kalaulah seseorang itu tengah memandu atau tengah mengendalikan jentera masa di tempat kerja semua tu, dia bukan saja membahayakan diri sendiri, tetapi dia juga membahayakan orang pengguna jalan raya yang lain dan orang awam sekali. Maknanya kalau berlaku dalam 1 hingga 5 saat itu akan membawa kepada kemalangan jiwa yang mungkin kita rasa lebih teruk kan. Mungkin pesanan doktor lah kepada individu mungkin pastinya yang nak melalui perjalanan yang panjang, ketika kita berhadapan dengan penugasan yang panjang kan, memberikan fokus. Bagaimana untuk mengelakkan? Mungkin pesanan doktor kepada mereka. Seperti yang Kak beritahu tadi, ada setengah masa yang badan kita akan rasa lebih letih. Kajian memang mendapati bahawa time lebih kurang pukul 3 sampai 5 pagi atau 2 sampai 6 pagi atau pukul 2 sampai 4 petang, masa itu memang badan kita akan lebih letih. Masa itu patut tidur ke? Bukan, kalau boleh jangan pandu jarak jauh. So kalau kita perlu pandu jarak jauh, kalau balik kampung ke semua tu, pastikan kita dapat tidur yang mencukupi sebelum kita mulakan perjalanan itu. Dan kedua tu, kalau boleh kita ada penumpang yang kita boleh bersembang, berbual sepanjang jalan itu. Sebab kalau penumpang tu tidur, doktor? Kalau kita itu kena pandai pilih yang duduk sebelah kan? Ya,
Sebab penumpang pun ada tanggungjawab juga. So kalau boleh bersimbang. Semua ini adalah untuk supaya otak kita, dia ada rangsangan otak kita, bukan saja membuat tugas yang monotonous sepanjang masa. Kalau boleh radio pun dengar lagu yang lebih rancak sikit, bukan slow semua tu. Ya, okey. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian ini kan, sedikit tips dan juga ilmu yang kita mengetahui berkenaan dengan microsleep ini. Jaga-jaga bawa sedikit apa yang kita dapat ini untuk panduan kita sendirilah sebenarnya untuk melakukan perjalanan dan juga penugasan kita. Tidur itu penting. Terlebih tidur pun tak boleh juga. Sebab kita perlukan tidur yang sangat berkualiti untuk kita lakukan rutin harian kita. Baik, terima kasih Dr. Johnson Ng Wei Siang, merupakan pakar otorino laringologi ataupun pakar ENT doktor. Terima kasih. Dan merupakan visiting Sri Kota Specialist Medical Center Kelang. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti MHI akan membawakan sedikit perkembangan ini berkenaan dengan artistik dalam kehidupan harian. Ini mereka yang pastinya mempunyai daya usaha dan kreativiti sendiri. Bagaimana mempercantikkan lagi ruang rumah mereka. Walaupun di luar nampak macam rumah murah saja, tapi di dalam, wow. Sebenarnya selepas ini.